Hai, salam sejahtera. Okey, hai, kita teruskan dengan set ketiga soalan peperiksaan percubaan SPM tahun 2000. Soalan untuk video ini soalan 7 dengan soalan 8 bahagian B. Okey, soalan 7 adalah berkaitan dengan topik haba peneutralan tindak balas antara natrium hidroksida dan asid hidroklorik. Dia ini tenaga, ini adalah haba dia. Okey. Okay, jadi A1, tulis dua maklumat yang boleh diperolehi daripada raja di atas. Jadi, okay, tindak balas ini ataupun tindak balas ini adalah tindak balas eksotermik, 1 markah eksotermik. Kemudian jumlah kandungan tenaga bahan adalah lebih tinggi daripada hasil tindak balas. Boleh faham? Bahan dia lebih tinggi, maka jumlah kandungan tenaga. Kena ada perkataan jumlah kandungan tenaga. Okey, 2 markah. Seterusnya, jika asid hidroklorik diganti dengan asid sulfurik yang sama keperkataan, ramalkan haba peneutralan bagi tindak balas itu. Okey, cikgu nak kamu tukarkan yang ini, tukarkan dia kepada ramalkan perubahan haba dia bagi tindak balas ini. Okey, jadi perubahan haba dia akan meningkat ataupun bertambah sebanyak 2 kali ganda. Apa sebab? Kerana asid sulfurik dia adalah asid diprotic ataupun kerana 2 mol air akan terbentuk. 2 markah. Okey, seterusnya soalan B ini adalah susunan radas untuk menentukan haba peneutralan antara natrium hidroksida dengan asid hidroklorik. Okey, isi padu dia penting, keperkataan penting. Kemudian suhu awal, suhu maksimum. Jadi bila ada dua suhu awal, kita kena ambil purata dia. Purata suhu awal. Okay, jadi hitung, betul. Hitung haba peneutralan antara alkali dengan asid ini. Okay, jadi 6 markah. Banyak markah dia. Jadi agak senang soalan ini. Okay, langkah 1 kita tulis bersamaan kimia dulu. Natrium hidroksida NaOH campur dengan asid hidroklorik HCl. Na kahwin dengan Cl menjadi NaCl. Kemudian H2O. Air dihasilkan. H2O. Baik, selesai bersamaan kimia. Jadi ada 3 formula. Masih ingat? Formula pertama tentukan bilangan mol iaitu gunakan N sama dengan MV per 1000. Jadi M keperkataan dia 2.0, V isi padu dia 25, 2 MV per 1000. Ambil salah satu kerana dua-dua sama akan dapat bilangan mol yang sama. Okay, MV per 1000 dapat 0.05 mol. Okay, stop di sana dulu. Kemudian kita tentukan perubahan suhu dia iaitu suhu tertinggi tolak dengan purata suhu awal dapat 6.8 darjah Celsius. Lepas itu kita hitung H ataupun haba yang dibebaskan. H sama dengan MC theta bahagi 1000. M ini adalah 25 tambah 25 dari mana dapat nilai 25. Okay, alkali tambah asid 25 tambah 25. Lepas itu C adalah 4.2. Kemudian perubahan suhu 6.8. Bahagi 1000 dapat jawapan akhir kilojoule. Harap ini tak ada salah. Okay, lepas itu kerana markah dia agak tinggi. Jadi kita kena tulis ayat ini iaitu kita gabungkan mol dengan haba yang telah kita tentukan. Iaitu 0.05 mol air telah membebaskan sebanyak 1.428 kilojoule haba. Maka haba peneutralan dia adalah H bahagi dengan N iaitu 1.428 kilojoule bahagi dengan mol dia. Dapat jawapan akhir 28.56 kilojoule per mol. Ingat, negatif jangan lupa. Okey, selesai 6 markah. Okey, seterusnya soalan ni agak panjang. Pelajar boleh baca sendiri supaya kita jimat masa sikit. Okey, eksperimen 1 dia semua gunakan natrium hidroksida, alkali kuat. Okey, eksperimen 1 dengan 2. 1 dia gunakan asid hidroklorik, 2 dia gunakan asid nitrik. Jadi, eksperimen 1 dia gunakan asid hidroklorik, dapat suhu tertinggi dia 33.0. Jadi dia tanya, kalau kita guna asid nitrik,
berapakah suhu tertinggi dia? Asid hidroklorik diganti dengan asid nitrik. Berapa rasa-rasanya T1 ini? Jadi betul dia sebenarnya sama, iaitu 33.0. Okey, akan dapat suhu yang sama, iaitu 33.0 ataupun tulis sama boleh juga. Apa sebab? Kerana dua-dua asid ini adalah asid kuat dan merupakan asid monoprotik. Jadi kedua-dua asid ini mengayon lengkap dalam air ataupun menghasilkan 1 mol air saja. Maka peningkatan suhu dia adalah sama. Okay, kita tengok set yang ketiga, apa perbezaan dia dengan set 1. Okay, kali ini dia gunakan asid etanoik. Konsep belajar kena tahu asid etanoik adalah asid lemah. Betul, asid lemah. Maka dia lemah kan? Maka suhu dia akan menaik juga, tapi naik sikit je. Sikit saja. Berbanding dengan 33 tadi. Jadi jawapannya kita terima adalah kita boleh tulis 31, kita boleh tulis 32. Mesti kurang daripada 33. Apa sebab? Kerana asid etanoik adalah asid lemah, manakala asid hidroklorik adalah asid kuat. Jadi kalau asid lemah, dia mengayon separa dalam air. Dia mengayon separa je, ada separa lagi belum diayonkan. Maka sebahagian tenaga haba yang telah dibebaskan, telah diserap ataupun telah digunakan untuk mengayon lengkap molekul asid etanoik. Okey, ayat mana-mana pun boleh kerana hanya 6 markah je. Okey, baik, pelajar cuba. Akhir sekali, 2. Cadangkan satu asid lain yang boleh memberi kesan yang sama. Jadi mesti asid lemak. Jawapan yang saya bagi adalah asid propanoik. Okay, jadi apakah pemerhatian dia? Pemerhatian dia adalah bacaan termometer itu meningkat ataupun bekas itu menjadi panas. Okay, lepas itu minta lukis gambar rajah aras tenaga. Tenaga jangan lupa kita boleh tuliskan, boleh guna persamaan ion, boleh, tak ada masalah. Jadi ion H+ tambah OH negatif menghasilkan air. Okay, dan tuliskan haba dia yang kurang sikit lah daripada asid kuat tadi. Okay, ataupun belajar tak mahu tulis H+, boleh juga guna formula asid etanoik iaitu CH3COH campur dengan NaOH menghasilkan garam dia lah. Okay, pastikan belajar betul. Okay, selesai soalan 7. Kita teruskan dengan soalan 8. Okay, soalan 8 ini adalah berkaitan dengan ikatan kimia. Susunan elektron bagi atom P, Q dan R. Okay, jadi atom P dan atom Q boleh membentuk ikatan kimia dengan R. Jadi P boleh kahwin dengan R, Q boleh kahwin dengan R. Dia akan membentuk dua ikatan yang berbeza. Kita tengok dulu P. 2, 4. 4 ini bukan logam. Yang ini 7. Jadi bukan logam. Maka PR adalah bukan logam. Jadi membentuk ikatan covalent. Jadi seterusnya Q kahwin dengan R. Q adalah 281. Kalau 1 dia logam, bukan logam. Logam, bukan logam, ikatan, apa itu? Ikatan ion. Soalan B. Terangkan bagaimana ikatan terbentuk antara atom P dan R. Jadi soalan ini nak terangkan bagaimana pembentukan ikatan covalent dengan ikatan ion. Okey, 10 markah sahaja. Okey, 10 markah. Jadi 5 lah. 2 markah sudah di atas. Jadi ada 4 saja. Okey, tak apa. Kadang-kadang boleh sampai 10 markah untuk satu ikatan saja. Okey, jadi tak apa, kita terangkan. Poin pertama, nyatakan susunan elektron atom R dengan atom P 287. Betul ke? Atom R. Atom R, betul. 287. Nukleus hitamkan. Ini salah. Nukleus hitamkan. Okay, kemudian atom P 24. Betul. Atom P 24. Okay, jadi untuk mencapai susunan elektron oktet, atom R menyumbang 1 elektron 7. Jadi dia akan menyumbang 1 ataupun memerlukan 1. Manakala atom P akan menyumbang 4 kerana 4 memerlukan 4, menyumbang 4 untuk dikongsi. Okay, jadi satu atom P ini, 1 P akan berkongsi dengan 4 atom R membentuk formula PR4. P4
R1 memerlukan 1 tukar cincin, akhirnya PR4. Ini formula dia. Okey, kita teruskan dengan ikatan ion. Susunan elektron atom Q ialah 281 dan atom R ialah 287. Rujuk gambar di atas. Untuk mencapai susunan elektron oktet, atom Q menderma satu, betul, menderma satu elektron bagi membentuk ion Q positif. Untuk mencapai susunan elektron oktet, atom R pula akan menerima 7, menerima berapa? 1. Menerima 1 elektron membentuk ion R negatif. Betul? Akhirnya Q plus dengan R negatif ini akan ditarik antara satu sama lain untuk membentuk sepatian QR yang merupakan sepatian ion. Okey, 4 markah. Jadi belajar boleh lukis juga gambar perkahwinan mereka. Ini pakai jaket, yang ini kena sentuh-sentuh. Kerana ini markah sikit saja, maka tak ada markah untuk gambar. Tapi lukis juga. Kalau SPM, belajar lukis juga untuk keselamatan di jalan raya. Okay, akhirnya ini pun C pun senang, straight to the point, membandingkan perbezaan dari segi takat lebur dan BI, kita ikut BI, and electrical conductivity dan kekonduksian elektrik, dan terangkan perbezaan yang dinyatakan 10 markah. Okey, jadi senang saja, ini fakta, belajar hafal. Ini selalu saya minta belajar hafal sifat-sifat fizik untuk sepatian kovalent adalah takat lebur yang rendah kerana daya tarikan antara molekul. Ingat, kovalent ada molekul. Antara molekul ataupun daya tarikan van der Waals, tak ada perkataan van der Waals pun tak apa. Daya tarikan antara molekul adalah lebih lemah. Maka kerana dia lebih lemah, kurang tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan ini. Okey, dan lepas itu dia tidak mengkonduksi elektrik. Okey, kerana dia kovalent terdiri daripada molekul yang neutral, dia tiada ion. Okey, ini 5 markah, senang. Untuk sepatian ion, takat lebur yang tinggi kerana daya tarikan elektrostatik antara ion-ion itu adalah sangat kuat. Maka lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan ini. Dan dia boleh mengkonduksi elektrik dalam keadaan leburan dan larutan aqueous. Betul ke ejaan aqueous? Okey. Macam salah sekejap. Okey, salah AKU terlebih satu O. Aqueous. Selalu salah perkataan ni, cikgu. Aqueous. Okey, betul ini sekarang. Tengok buku. Jadi ion-ion itu dalam sepatian ion terdapat ion-ion bila dia boleh bergerak secara bebas. Okey, jadi 10 markah untuk bahagian ini. Sekian saja untuk video ini. Kita teruskan dengan video seterusnya untuk soalan bahagian B. Sekian, terima kasih.